بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال وهو معكم أينما كنتم في الدنيا والآخرة فإذا كنت معه حجبك عنك وإذا كنت معك استعبدك له. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ma'akum bersama ia dengan kamu. Ainama kuntum di mana sahaja kamu berada. Fid dunya wal akhirah di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah kita sambung pada muka surat 5 atas sekali. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia yaitu Allah ma'akum sentiasalah ia bersama dengan kamu. Aynama kuntum di mana sahaja kamu berada. Fid dunya sama ada berada kamu di dunia, wa fil akhirah dan sama ada kamu berada di negeri akhirat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum. Dan dia bersama-sama dengan kamu. Wa huwa ma'akum. Ma'akum di sini, kum di situ ialah ayyuhal ibad. Wahai para hamba. Wa huwa ma'akum. Dan dia bersama kamu. Kamu tu kita semua. Semua para hamba. Ayyuhal ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayyuhal ibad.
iaitu ayyuhal ibadul makhluqin, ayyuhal ibadul makhluqun, iaitu setiap hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama dengan dia. Bersama di sini ialah bi'ilmihi wa qudratihi wa inayatihi. 3 perkara. Apa dia makna Allah bersama kita? Bersama kita ni bukan bermakna macam saya tadi, saya main dengan 3 orang, kami 3 orang, jadi kami main sama. Bukan macam tu. Bukan bermakna bersama macam tu. Jangan duk salah faham, nanti salah faham pula. Jadi kalau kita berjalan, Allah berjalan dengan kita. Kita melari, Allah melari sama kita. Bukan sama macam tu. Tu silap besar tu. Bukan sama macam tu. Kalau sama macam tu, Allah makhluk. Kalau sama macam tu, berarti Allah bertubuh, berarti Allah berjisim macam kita. Salah besar. Bukan. Yang dikatakan bersama. Bersama di sini 3 perkara. Bi'ilmihi wa qudratihi wa inayatihi. 3 perkara. Iaitu bi'ilmihi, mana Allah bersama dengan kita, iaitu dengan ilmu dia. Dengan ilmu dia. Dengan makna kita ni tidak hilang daripada radar pengetahuan Allah sedetik pun. Maknanya semua kita ni, setiap gerakan kita, turun desah nafas jantung kita, semua dalam pengetahuan Allah. Sampai saat kita duduk ni pukul berapa? Pukul 48 lah. 7.46. Berapa dah desah nafas turun naik tu dalam pengetahuan Allah. Degup jantung kita ni dah yang keberapa dah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita ni secara lengkap Allah tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa sahaja, apa sahaja yang Allah cipta, nanti Allah bersama dengan dia. Makna dalam pengetahuan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersama di sini ialah bersama sifat qayyumiyah dia. Dia sebut ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup, al-qayyum. Al-qayyum ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan yang menggerak jalankan semua makhluknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu pun yang dicipta oleh Tuhan bukan dengan Allah menggerakkan. Itu kipas. Berapa sekali dalam 1 detik, berapa kali dia pusing tu. Semua tu Allah yang bagi pusing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kereta berjalan, berapa kali injap kereta tu duduk macam tu, Allah yang gerakkan semua tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tayar duduk pusing, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah yang bagi pusing semua tu. Ya subhanallah. Tu dia panggil ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu qayyum ni termasuk dalam ismullahil a'zam. Nama Allah yang paling agung, yang sangat agung. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah Allah. Tuhan kita, dia ialah fa'alul lima yurid. Maha pembuat apa yang dia nak. Satu masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar ni dia mati diracun. Untuk satu pendapat. Mati kena racun. Bila dia mati, bila dia sakit, kena racun, orang pun main tanya dia,
Amrul Mukminin. Makan ubat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berubat lagi. Amirul Mukminin berubat lagi. Apa jawab dia? Dia kata, aku telah serah diri ke aku ni kepada pengubat yang paling pakar sekali. Siapa dia? Dia kata, dia yang bersifat dengan fa'alul lima yurid, yang maha melakukan apa yang dia nak. Siapa pun tak boleh nak halang dia. Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sudah serah habis. Pada dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan nak buat macam mana pun, ikutlah. Aku tak parah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi subhanallah, bi'ilmihi, dengan pengetahuan Allah. Semua yang berlaku dalam alam ni, semua dalam pengetahuan Allah. Bi'ilmi tu ma'akum. Bersama tu, bersama dengan pengetahuan Allah. Yang kedua ialah wa qudratihi. Qudrah Allah. Bersama dengan sifat qudrah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang Tuhan tahu, dia tiga perkara jalan serentak. Sifat ilmu Tuhan, sifat kudrat Tuhan, sifat ilmu Tuhan, sifat iradah Tuhan, sifat kudrat Tuhan. Jalan serentak. Iradah iaitu hak Tuhan nak. Qudrah hak Tuhan. Qudrah, Tuhan berkendak dengan sifat qudrah. Tuhan berkendak dengan sifat iradah. Tuhan melakukan dengan sifat qudrah. Hak Tuhan nak, hak tu dia buat. Hak dia nak, hak tu dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita sekarang ni sedang duduk dalam fenomena iradah dan qudrah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari tu orang KL kata, orang Kedah ni, macam mana lepas tu boleh tak jaga? Hari ni giliran orang Kuala Lumpur pula. Orang Kuala Lumpur ni bukan daerah, bukan pekan, satu negeri. Satu negeri Selangor tu dan wilayah persekutuan tu. Tu kita ni, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami pusing-pusingkan di kalangan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, kita duduk dalam fenomena yang Tuhan nak. Sampai bila nak habis kita duduk dalam norma baru ni? Adakah ni norma baru? Yang kita semua akan duduk macam ni sampai kiamat? Tak berubah dah kah kita akan duduk sembahyang berselang-selang, bersengang-sengang ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal ni ialah fenomena daripada yang Tuhan nak, maka dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang tak boleh dakwah, tak boleh mendebit dada dia hebat, sebab sebab di sana ada zat yang maha hebat. Dia maha pembuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni fenomena kita duk. Politik negara macam mana? Sama juga, celaru. Tak tahu nak dia apa ni. Sehari dua lagi kata Datuk Seri Anwar nak pergi jumpa Agung pula. Tukar negara, tukar kerajaan pula. Kau kita soal Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita ni hasil daripada soal Sayyidina Muhammad, orang yang tamakkan kuasa. Kita ni yang jadi macam ni celaru ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Lepas nak kuasa, bukan lepas kuasa lepas nak mentadbir kita. Bukan lepas nak senangkan rakyat, tapi lepas nak kuasa untuk depa. Tu yang Nabi kata, yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum.
Akan datang tu zaman pemimpin di kalangan kamu yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Mereka menghukum untuk diri mereka sendiri, mereka tak berhukum untuk kamu. Dia buat slogannya untuk rakyat sebab untuk mereka sendiri. Salah Sayyidina Muhammad. Tak tahulah Islam naik esok, jenuh dakwah pemimpin-pemimpin ni. Berapa juta trilion dah mereka telan. Mereka telan berapa juta trilion dah. Contohlah, tak kira siapa lah pemimpin. Kalau dia bukan pemimpin Islam, dia hanya orang Islam, dia bukan pemimpin yang mewakili orang Islam, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad jadi jenuh dakwah, hak mereka makan hak kita. Yang patut kita makan hak kita, duit tu peruntuk untuk kita, masalah Sayyidina Muhammad, tapi mereka makan tu. Hak mereka simpan duit di luar negara. Ada di Indonesia pun dia dah simpan. Di mata alam ni mereka simpan duit mereka. Duit mereka tu tak habis-habis. 7 keturunan pun tak habis sebab trilion ke zilion dalam. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi tuan-tuan, subhanallah, tapi Allah sedang tunjuk perbuatannya. Demokrasi ni, pada saya, demokrasi lah, nampaknya dia sudah berada di penghujung dah. Duduk di hujung dah. Kalau demokrasi ni terus, duduk macam ni lah kita. Salah Sayyidina Muhammad. Duduk macam ni lah kita. Yang kita harap balik, masalah Sayyidina Muhammad, akan balik sistem khilafah. Macam mana nak main sistem khilafah, kita tak tahu. Ni Allah duk susun ni. Duk atur. Dengan mudah ya. Contoh dengan mudah. Beralih PH kepada PN, dia tak pakai. Tak malu pihak raya pun. Dia kalih dengan sebab duk tang agung lah kalih. Nampak tak? Maknanya, ni satu, Allahumma salli ala sayyidina, satu part yang orang belajar, boleh naik kerajaan macam tu, ingatkan nak macam hari tu. Nampak tak? Maknanya sistem raja ni dia seolah-olah itulah yang dikatakan khilafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, inilah sistem orang Melayu bersatu dulu. Inilah sistemnya umat Islam bersatu dulu. Orang putih, mereka nak tinggal negara kita, mereka tinggal satu sistem. Sistem ni menyebabkan kita berkelahi sama-sama kita. Allahumma salli ala sayyidina. Tak habis-habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sistem beraja, orang tak berkelahi. Orang patuh pada raja. Baik. Dia ada sembah derhaka, dia ada sembah taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, as-sultan zilalullahi fil ardi. Sultan ialah bayangan Allah di muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, sementalahan pula. Dulu ni ada Raja Kedah, nama raja tu iaitu Sultan Rijaluddin Shah. Dialah yang menerap undang-undang Islam dalam negeri Kedah. Dia anak kepada Sultan Sulaiman Shah. Rujuk balik tahun berapa tu. Undang-undang Islam Kedah ni ulama yang buat. Lepas tu itulah demai raja ni, masalah Sayyidina Muhammad, raja ni pakai baju kuning. Pasal apa kuning? Sebab kuning ni dia ambil daripada Quran. Baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Ketika Bani Israel nak cari lembu macam mana?
Kalau mereka tak tanya, tak timbul. Mereka tanya tu menyusahkan mereka. Akhir Nabi Musa kata, lembu yang hampa nak cari, hampa nak ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak ambil lidah lembu, nak pukul kawan ni, nak bagi bangkit sebab cerita dah. Dia ni mati. Tapi siapa bunuh dia tak tahu. Bani Israel ni kena sembelih cari lembu, lepas tu ambil lidah lembu tu, pukul kawan tu. Tuhan boleh nak bagi kawan tu hidup. Tak pakai pukul pun, tapi Tuhan dengan sunnah dia kena pakai sebab. Macam Tuhan boleh bagi lega, kita tak berubat, tapi kena berubat sebab memang passion tu dah Tuhan. Hang nak lega, hang kena makan ubat, tapi hang jangan pegang dengan ubat. Ubat tak boleh bagi lega, aku bagi lega, tapi sebab tu hang kena pakai. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka lembu yang tunjuk ni ialah baqaratun safra, lembu yang berwarna kuning, faqi'un launuha, yang bergemelapan kuning. Bergemelapan tu kuning raja, no, kuning raja tu yang faqi'un launuha tu. Kalau bukan kuning ayam, kuning tu faqi'un yang bergemelapan. Sebab tu kuning tu dia pakai kain hak macam kain berlik-berlik tu. Barulah dia faqi'un launuha tasurrun nazin, orang tengok akan rasa seronok. Maka dia ambil tu jadi pakaian raja. Raja pula dia panggil duli yang maha mulia. Duli yang maha mulia. Lepas tu duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tu raja. Duli ni apa duli? Duli ni ialah masalah Sayyidina Muhammad. Debu yang duduk di kaki kuda tu dia panggil duli. Duli yang maha mulia. Yang maha mulia tu bukan diri raja tu, Allah yang maha mulia. Duli yang maha mulia, itulah raja. Teraja pun duli yang maha mulia. Rakyat ni apa? Duli yang maha mulia, merujuk mulia, yang maha mulia Allah. Seri Paduka Baginda. Seri Paduka. Paduka ni apa? Paduka tu maknanya ialah debu yang duduk di kaki, debu yang duduk di capal Rasulullah tu dia panggil Paduka. Kasut Nabi tu, debu tu dia panggil Paduka. Seri Paduka Baginda. Siapa Baginda? Rasulullah. Lepas disanak pada Allah, disanak raja ni pada Rasulullah yang di-Pertuan Agong. Agung merujuk pada siapa? Allah, yang dipertuankan oleh Allah. Faham tak? Tu maknanya duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang dipertuankan oleh Tuhan yang maha agung. Tu bahasa dia. Jadi semua ni siapa letak ni? Ulama. Cuma kita tak diperisi macam tu. Sebab tu pada hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wafat kemangkatan Sultan Kedah, Tuanku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Hari tu saya tiba-tiba Tuhan bagi saya tak sibuk, tak ada kerja apa, kosong duduk rumah. Yang saya nak ceritanya, pingat raja ni, hak raja ni kan nama dia tu berapa 3 baris 4 baris. Pingat dia tu, nama dia apa-apa semua tu. Dia letak atas bantai, buh di atas satu kenderaan daripada sana nak bukit ke makam di Raja Langgar. Saya kata, nak bawa apa? Tu takkan nak pergi pelekat, nak pergi gantung di kubur, di makam raja. Saya tengok dengan penuh minat. Rupa-rupanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat pi je, tapi balik. Baru saya faham pasal apa Nabi kata, satu orang tu pergi kubur, 3 perkara ikut, 2 perkara balik, 1 tinggal. Bila pergi kubur, keluarga pergi, harta pergi, amalan pergi,
Tapi dua balik, keluarga balik, harta balik, amalan tinggal. Tu bahasa ulama ajak sampai tokoh tu. Siapa yang letak tu? Iaitu Sultan Rijaluddin Shah, Raja Kedah yang berapa dulu? Ulama. Di raja dulu ni, raja yang ulama. Sepertinya Sultan Khalifah Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ulama. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Semua tu ulama. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka seolah-olah sedang menjadi petunjuk pada kita. Sistem ni nak habis dah. InsyaAllah akan sampai sistem khilafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Baik. Fenomena ni siapa buat? Allah. Allah sedang buat sesuatu. Tunggu tengoklah benda ni benar apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia nak berdiri sistem ni. Dia kena ada dua. Kena ada tahta, dia kena ada harta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raja yang adalah lah. Adalah tak kaya, dia makan gaji. Dia raja ni, dia kena duit dia sendiri. Duit ni duit mana? Duit yang diwarisi daripada turun-temurun. Daripada raja, segala raja di dunia. Iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi harta tu lah yang diwarisi oleh raja-raja Melayu. Dulu ni sampai ada berjongkong-jongkong emas yang banyak-banyak tu, warisan tu. Sebab itu, bumi kita ni dipanggil dengan Suvarna Bumi. Nama lama bagi tanah Melayu ni, nama lama dia Suvarna Bumi. Allahumma salli ala Sayyidina. Apa makna Suvarna Bumi? Semenanjung emas. Mana negeri kita ni emas saja dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, daripada sinilah dia ambil emas, dia buat istana Nabi Allah Sulaiman yang bersulam-sulam dengan perak. Baik, subhanallah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila kata wahwa ma'akum, Allah beserta kamu dengan ilmunya dan dengan kudrahnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Tanpa kudrah Allah, tak ada kudrat kita. Kudrat kita ni hanya bergerak dengan izin ataupun bersama kudrat Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kudrat kita ni nak sabit dosa, nak sabit pahala saja. Sebenarnya kudrat Allah yang sebenarnya. Langkah main masjid tu Allah yang bagi. Allah yang bagi kudrat kita. Sebab Allah nak kait pahala. Lepas tu orang yang buat dosa pula, dia langkah pergi tempat maksiat. Kalau Allah tak serta kudrat dia, tak boleh berzina. Allah yang buat semua. Sebab tu kita beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk daripada Allah. Tu rukun iman yang kena. Mana baik Allah yang buat, buruk pun Allah buat. Kalau Allah tak izin buat baik, tak boleh buat baik. Kalau Allah tak izin kita, tak bagi kita ingat kat dia, kita tak boleh ingat kat dia pun. Allahumma salli ala sallam. Itulah kita kena baca. Yang guru saya sebut, titip dan tanam dalam jiwa kami, bila semayang, jangan tinggal doa yang kedua. Doa yang kedua tu, kita bila habis doa, alhamdulillah bil alamin, al-Fatihah. Pasti nak sambung doa kedua. Doa kedua tu, sebelum kita baca amin, 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 rabbal alamin, kita baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu Nabi pesan. Jangan tinggal baca doa ni fi duburi kulli salah, lepas semayang. Allahumma a'inni, wahai Tuhan tolonglah aku. Ala zikrika, untuk aku ingat kepada Engkau. Maknanya, kalau Tuhan tak tolong bagi ingat dia, kita tak boleh ingat dia. Wa syukrika, Tuhan tolonglah kami untuk kami dapat bersyukur pada Engkau. Maknanya, kalau Tuhan tak bagi kita kata alhamdulillah, kita tak boleh kata alhamdulillah. Wa husni ibadatik, Tuhan tolonglah bagi kat kami keelokan beribadah pada Engkau. Maknanya, kalau Tuhan tak bagi kita boleh buat ibadah dengan baik,
tak boleh buat ibadah dengan baik. Semua Allah. Tu kata ma'akum. Ma'akum. Maknanya, mana ada kita? Semua dia. Tu ma'akum. Kita tak ada. Yang ada dia. Semua dia. Sebab tu Allah kata, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana sahaja kamu. Dunia ke kamu, akhirat ke kamu itu, dia bersama dengan kamu. Semua dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa inayatihi. Yang ketiga, inayah. Apa makna inayah? Inayah ni ialah peduli Allah. Peduli Allah. Semua dalam peduli Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni subhanallah, di antara ciri-ciri inayah Allah pada kita, Allah bagi taufik dan hidayah pada kita. Hidayah berasa nak mai. Taufik dah sampai. Faham? Hidayah ni di rumah tadi, hati kata nak pi. Tapi kalau Tuhan tak bagi taufik, tak sampai. Ada orang sampai dah. Bini telefon balik, abang balik ni, ada masalah, kita balik. Pasal Tuhan tak bagi taufik. Nak langkah pijak lantai masjid pun kita tak pijak kalau Tuhan tak bagi taufik. Jadi di antara tanda-tanda kita mendapat inayah, Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Qala ma aina ma kuntum. Di mana sahaja kamu berada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di mana sahaja kamu berada tu dua perkara. Fid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Dunia tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia tu apa? Dunia ni yang sedang kamu duduk ni. Dunia ni yang sedang kita duduk ni, dia panggil dunia. Pasal apa dia panggil dunia? Dua perkara. Yang pertama dengan makna ad-dunu. Yang kedua dengan makna ad-dani. Ad-dani'ah. Yang pertama dengan makna ad-dunu. Dunu maknanya hampir. Hampir maknanya sebentar. Hampir maknanya sat. Dunia ni sat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak patuh kat Tuhan ni sat je. Kita nak ikut Tuhan, nak ikut perintah dia, nak ikut undang-undang dia sat je. Tak lama pun, sabak sat. Lepas ni kita semua tak perlu ikut dah. Sebab dalam kubur, sana esok tak ada undang-undang dah. Allahumma salli ala Sayyidina. Undang-undang ni dunia je. Nak kena sembahyang di dunia je. Nak puasa di dunia je. Nak tutup aurat di dunia je. No? Maknanya dia sebentar. Sebab tu nikmat dunia dia panggil nikmat yang sementara. Kata sementara ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita makan buah makanan dalam mulut, sedap tu waktu duduk atas lidah ya. Lepas tu habis. Sat ya. Nikmat dunia ni semua sat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pun teringat bila Tok Wajir Rafi'i meninggal kemari. Saya tak sangka waktu masa ziarah dia tu, ziarah terakhir. Tak lintas langsung. Tapi bila mana balik rumah, soalan Sayyidina Muhammad, orang rumah sebut, Tok Guru, dia mula sakit lepas isteri dia meninggal. Lepas isteri dia meninggal, tu dia mula sakit. Saya terlupa waktu masa saya ziarah dia, yang bela dia bukan isteri dia, anak dia. Selalu ni kalau sakit yang bela kita, bini. Dia main keluar tu, main duduk atas kerusi, duduk luar tu, anak yang pimpin. Anak soleh yang pimpin.
Jadi subhanallah, seolah-olah macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seolah-olah macam isteri dia ni itulah semangga dia. Bila isteri dia tak ada, dia mula terkesan dalam diri dia, seolah-olah macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang sungguh lah. Kalau isteri kita tu yang solihah, bila mana dia tak ada, sangat beri kesan pada diri kita sendiri. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia mati muda sangat, 59. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita pun lebih kurang umur dia lah juga, tak jauh mana dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, kalaulah berapa tahun pun lagi kita nak mati, tapi beza dengan umur kita hak dah lepas, dah banyak dah. Sikit lagi nak patuh kat Tuhan, nak ikut Tuhan. Sabarlah buat yang Tuhan suruh, sabarlah meninggal yang Tuhan larang. Ni makna dunia sebentar. Lagi satu, dunia dia panggil dunia dengan sebab ad-dani'ah. Dani'ah ni maknanya kotor, jijik. Dunia ni kotor. Pada kita ni semua taik dia panggil. No, hat keluar daripada bawah dia panggil taik. Hidung dia panggil taik hidung, ni taik telinga. Dalam mulut dia panggil taik gigi. No, hat atas kepala dia panggil daki, ni pun daki. Inilah dunia. Sebab itu dunia ni nak cari tempat tak ada debu, tak ada. Semua berdebu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu akhirat tak ada orang berak kencing. Makan bukan untuk berak, makan bukan untuk minum, bukan untuk kencing. Di sana bila kita makan minum, semua akan menjerap jadi wangi-wangian. No? Kita ni kalau peluh jadi busuk, baju kita kena basuh. Akhirat esok semua jadi wangi-wangi. Itu beza dunia dan akhirat. Sebab tu Allah kata, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih utama daripada dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab tu kata ulama, ad-dunya aqallu minal qalili wa azallu minal zalili. Dunia ni dia lebih sedikit dari barang yang sedikit, dia lebih hina daripada barang yang hina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni, iaitu yang sedang kita duduk ni, yang dicipta oleh Allah. Itu ta'rif dunia. Yang sedang kita duduk ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, yang dicipta oleh Allah ni, ini makna dunia. Sebab tu bila mana kita mati, dia panggil meninggal dunia. Tinggal dunia dah, habis dah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni dia diliputi dengan inayah Allah. Bila kata wahwa ma'akum, dunia ni diliputi dengan inayah Allah, peduli Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Allah alert, maknanya setiap perkara dalam dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang sakit, ada orang yang Tuhan nak panjang sakit dia sebab Tuhan nak ampun dosa dia. Ada orang yang sakit, Tuhan bagi mati. Lepas sakit tak apa lama sakit sebab Tuhan tak mau bagi dia lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk menanggung situasi berdosa. Tu kita kata Allah sayang kat dia. Tu bahasa kita. Kalau lama sikit, dosa dia tambah lagi. Kalau Allah bagi panjang dia sakit, inayah Allah juga. Sebab Tuhan nak hapus dosa dia. Jadi semua fenomena ni ialah fenomena inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni, selagi mana kita hidup, selama itulah kita berbakti. Selama mana kita hidup, selama itulah kita mentaati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala fid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Baik, apa pula makna akhirat? Akhirat maknanya ialah ma la nihayata laha. Sesuatu yang tidak ada sud,
Suatu yang tidak ada akhir. Dinama akhirat. Akhirat ni satu kehidupan yang tak ada habis. Kehidupan yang kekal yang tak ada habis. Hidup selama-lama sampai tak habis-habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu baru hidup betul. Tu yang Allah kata, tu yang disebut dengan wa innal akhirata lahyal hayawan. Akhiratlah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Dunia ni hidup tak sungguh. Hidup yang disebut la'ibun walahwun. Kehidupan yang disebut la'ib, satu permainan saja. Satu game. La'ibun walahwun, satu hiburan seronok-seronok aja. Hidup di sini, hidup yang seronok-seronok aja. Tak sungguh. Hidup yang sebenar, sana. Hidup yang tak habis-habis. Nikmat di sana, nikmat yang berkekalan, tak habis-habis. Bahkan bertambah-tambah. Dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua hak kita himpun, semua tinggal. Kita boleh bayar nak duit Tuan Mahathir macam mana? Ni ada orang dakwa Tuan Mahathir. Dakwa Tuan Mahathir mahkamah. Sebab dia duit, dia nak suruh cek duit dia main mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu perempuan kan? Kita baca lah. Dakwa Tuan Mahathir. Nak cek Tuan Mahathir ni, macam mana dia boleh kaya? Dia ambil duit mana? Dia kerja apa sampai duit banyak macam tu? Sampai trilion duit dia. Dia kerja apa? Pendapatan Perdana Menteri tu, adakah sampai tahap duit banyak macam tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, tuan-tuan, subhanallah. Duit banyak, bawa pi lah. Tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama tu? Hak kaya tu, hak tak tangan itu apa nama? Apa nama? Datuk Vida. Tu kereta banyak. Kereta ada banyak sungguh. Dunia ni, kalau banyak sangat tak cantik. Kalau kereta sebiji, 2 biji, 3 biji tu, duduk rumah kereta 3 biji tu okey lagi. Sebab kereta kita, kereta bini, kereta anak. No? Tapi kalau kereta tu sampai penuh apa panggil? Penuh garaj, tu macam Yuska pula. Tak cantik. Tak cantik lah. Macam baju ni. Baju ni elok-elok ni. Tak jatuh bau, cantik. Bila jatuh bau, besar, cantik. Dia kukuk badan. Kalau umur sampai 96 tahun, umur tu, nak boleh pi 1 tahun lagi lah saya kata. Tak boleh pi lah. Duit yang ada ni jangan simpan. Buat tahfiz, buat masjid. Pasal nak pi lah. Tapi duk simpan tu, makna dunia tipu dah. Salah Sayyidina Muhammad. Tinggal cukup-cukup ya. Cantik tiga tu. Lebih sangat, tak cantik lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kafir yang ada, contoh kita kata di Malaysia ni ada top 10 orang terkaya di Malaysia. Nampak hak kaya-kaya tu subhanallah, Cina, India. Mana kaya? Dia menega ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebenarnya yang bagi kaya ni orang Melayu bagi mereka kaya. Orang Melayu yang ada kuasa bagi mereka kaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi janganlah orang Melayu Islam yang bukan orang kafir tak apalah kan. Ni orang Islam ni kena tipu juga. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita kalau duit banyak kita kena bagi ke orang lah. Kalau duit banyak lah kena bagi ke orang lah. Kalau 1 bilion pun dah cukup lah. Ni sampai trilion, zillion. Duit banyak. Salah Sayyidina Mak duk simpan. Masuk kubur tak bawa pun. Kereta banyak-banyak tak turun dalam kubur pun. Kalau turun dalam kubur tu macam Fir'aun. Fir'aun turun kubur.
Piramid tuan-tuan tahu tu tempat apa? Tu tempat simpan harta Firaun. Camca habis daripada mai tu. Dia tak waris, buh dalam kubur. Hak tanggung dia tu, dia berjalan nak rong ayat, hak tanggung dia tu pun buh dalam kubur, dibuat pada mai. Semua pun kerusi dia, katil dia, hak daripada habat daripada mai, semua disimpan dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kata masuk dalam kubur, buat pi sungguh dalam kubur. Dah tinggal kata dalam kubur sebenarnya timpan di dunia juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu harta benda dunia ni, hak buat pi sungguh hak mana? Hak kita bagi infak tu. Hak sedekah bulan tabung masjid tu. Hak bagi pada tahfiz tu. Hak bagi pada anak yatim tu. Hak bagi pada ibu tunggai tu. Hak tu yang kita bawa pi sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ramailah nanti akan lahir orang-orang kaya. Saya harap dan saya doa. Termasuk tuan-tuan ni. Lepas tu bagi balik. Bagi kaya di akhirat esok. Jadi subhanallah masalah saya ni bila ada ilmu saya nak bagi. Bila saya ada, dia sebab tu orang ada ilmu ni, dia semua nak bagi. Dia kecuali Tok Guru silat. Tok Guru silat tak bagi ilmu habis, takut anak murid kepak. Tapi Tok Guru kitab ni dia bagi nak habis ilmu dia. Ni saya teringat nak bagi kat tuan-tuan. Saya dah pernah, saya duk bagilah. Saya nak bagi tuan-tuan kaya, tuan-tuan mau dah ilmu kaya. Alhamdulillah, punyindak tu saya nak bagilah. Tuan-tuan baca Suratul Kautsar sebanyak 1000 kali. Esok, bulan depan semain pula saya nak tanya tuan-tuan buat tak? Saya nak bagi semua kaya kita semua ni insya-Allah. Lepas tu bagi kaya di akhirat esok. Kaya di akhirat ni bila mana kita bagi balik sedekah sumbang tu, kita akan kaya balik di sana. Cara saya ni, tuan-tuan kena duduk baca bismillahirrahmanirrahim, mula hadiah Fatihah kepada Rasulullah, lepas tu baca inna a'tainakal kautsar 1000 kali. 1000 kali ni tuan jangan merak mana. Tuan baca tang tu. Selagi kita habis baca. Satu orang tu dia kata, Allah Ustaz, tak habis Ustaz, mengantuk. Terlap. Lepas tu nak baca pula, Allah dah tahu sampai jam Ustaz. Tapi Tuhan bagi otak dia berjalan. Dia orang KL. Nak balik Johor Bahru. Dia kata, jom kita balik. Nak dia balik tu tujuan sebab nak baca surah Kautsar. Nak duduk atas kereta. Nak baca. Tak bergerak kan. Duduk. Dia beli dengan ayam. Beli dengan roti. Hampa makan lah kereta anak-anak. Oi, ayah nak baca apa yang kejap. 2 jam setengah. InsyaAllah. Saya ijazah amalan ni untuk kita sama-sama amal. Iznillah insyaAllah. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab orang Islam kena kaya. Sebab kita nak tolong agama kita. InsyaAllah. Salah senama. Lepas tu, ni hari dah dekat dengan hari Badar Rasul. Semua kena bak kenuri. Semua kena bak kenuri. Tak kira lah bak kenuri di rumah. Hari bak kenuri apa? Hari bak kenuri apa? Kenuri maulud. 12 Rabiul Awal. Sampai lagi tak habis Rabiul Awal tu buatlah maulud di rumah. Bak kenuri. Ataupun kalau biasa dah orang kita buat, dia buat di masjid. Himpun duit, panggil penceramah mai, masalah Sayyidina Muhammad, kita makan kenuri. Tu sambutan Badar Rasul. Macam-macam boleh buat. Yang penting tuan-tuan, kalau kita, anak kita, hari birthday dia pun kita sambut kan. Isteri kita hari lahir dia pun kita sambut. Hari birthday kita pun bini sambut. Tiba-tiba birthday Nabi, kita nak kata bid'ah. Nabi lah yang paling patut kita raih. Rasulullah. Tanpa Nabi, tak sampai agama kat kita. Itulah Nabi SAW pada hari, Nabi suka puasa pada hari Isnin. Sahabat tanya, Rasulullah pasal apa Nabi suka puasa hari Isnin? Nabi kata, zalika yaumun wulidtu fihi. Itu ialah hari yang aku dilahirkan di dalamnya. Makna Nabi sendiri pun meraih hari lahirnya dengan berpuasa pada hari Isnin. InsyaAllah, salam Sayyidina Muhammad,
Kalau tuan-tuan buh dalam tabung apa darul hadis tu, jadi tuan-tuan buat kenduri. Tuan-tuan malah buat kenduri dah lah. Sebab tabung malam ni saya nak peruntukkan untuk kenduri Maulana Rasul di pondok saya. InsyaAllah. Jadi maknanya orang sana pun boleh makan, tuan-tuan pun boleh pahala kenduri. InsyaAllah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, lebih-lebih lagi, maka kita mengharapkan insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jadi orang beruntung di dunia, beruntung di akhirat dengan sebab kita tahu di mana kita nak lungguk, kita nak infak harta kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi'idati, Allahumma nawwir qulubana bi'idati, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lagi satu saya terlupa. Kami seperti mana tuan maklum lah, di pondok saya tu sekarang ni tengah membangun Salat Sayyidina Muhammad. Jadi kami pun buatlah ayat 30 juzuk Al-Quran. Mula-mula buat macam tu je lah. Pertama sebab nak bangunkan pondok. Tiba-tiba Tuhan bagi satu benda yang tak jangka. Ramai sangat orang yang minum, nyakit dia lega. Sihir, santau. Satu orang baru ni subhanallah, dia kena fibroid dalam perut. Jadi dia kongsi pada kita, dia kata habis. Bila doktor cek, dia kata clean. Satu benda yang mukjizat lah. Jadi rupanya Quran ni dia bukan sebarangan. Dia bermanfaat. Jadi saya nak kongsi lah, maknanya dah orang pakat cerita dan kita pun rasa dah kelebihan dia. Jadi saya pun kongsi kalau tuan-tuan mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Kita pun dapat manfaat, pondok pun dapat manfaat insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillah.